Cikgu mulakan. Walaupun baru 6 orang, cikgu mula je . Okay, semua orang boleh nampak tak? Boleh. Okay, boleh . So kita teruskan dengan standard kandungan 5.3 taburan normal. Okay, hari tu cikgu ada pesan untuk kamu print satu jadual, tu ialah jadual taburan normal . Cikgu cakap rasanya sebelum cuti sekolah cikgu dah bagi tahu. Okay, cikgu harap semua dah ada ataupun kalau belum ada kamu terpaksalah kena print hari ni ke ataupun photostat daripada kawan, okay, supaya kamu boleh buat jawab soalan-soalan dalam buku yang cikgu akan bagi nantilah. So hari ni kita pergi kepada kandungan asas, ada 4 kandungan asas, 5.3.1, okay, menyiasat dan menerangkan ciri-ciri graf taburan normal, 5.3.2 menerangkan maksud taburan normal piawai, 5.3.3 menentukan dan mentafsir skor piawai Z, dan 5.3.4, okey yang ni sebenarnya 5.3.4, okey. Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Okey, so kita ada 4 subtopik, okey, yang kita akan belajar pada hari ini. So sekarang kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, taburan normal. Apa tu taburan normal? Okey. Kalau kamu ingat lagi pada subtopik 5.1 kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang perbezaan di antara diskrit dan selanjar. Kalau kamu ingat lagi, okey, diskrit di mana nilai-nilainya adalah dalam bentuk nombor bulat, okey. Dan graf dia pun kita dah tengok graf garis lurus tegak, tegak garis tegak yang ada dalam binomial juga. Okey, itu ialah contoh data yang diskrit, tapi kalau data yang selanjar, okey, ini ialah tentang taburan normal. Okey, apa tu taburan normal? Suatu fungsi kebarangkalian bagi suatu pembuli ubah rawak selanjar. Okey, tata tanda taburan normal bagi pembuli ubah X ditulis sebagai X bertaburan normal. Okey, dengan ini ialah min. Okey, simbolnya mu. Dan sigma kuasa 2 tu ialah kita punya variance. Okey. So penting untuk kita tahu nilai min dan variance. Okey, kalau kamu masih ingat kalau binomial macam mana? Okay, binomial ialah X bertaburan B. Okey, binomial. Lepas tu kat sini apa? N dengan P. Kalau kamu masih ingat lagi lah. Dan sebelum ni kita belajar dekat subtopik 5.2. So sekarang kita pergi kepada taburan normal. Okey, tengok lagi. Okay, taburan normal ni sebelum tu, cikgu nak bagi tahu kalau taburan binomial ialah maksudnya datanya sedikit saja, sampel yang kita ambil tu sedikit saja. Tapi kalau kita dah ambil terlalu banyak, okey, bila kita plotkan graf, graf dia dah jadi macam ni. Okey, graf dia berbentuk loceng. Okay, contoh 1000 sampel. Kita tak boleh kira pakai binomial, takkan nak kira sampai 1000, Px sama 1000. 800 hingga 1000 terlalu banyak. So kita akan gunakan taburan normal untuk mengira kebarangkalian, okey, bagi yang melibatkan sampel yang sangat banyak. Okey. So sekarang ni graf taburan normal, apakah ciri-ciri dia? Okey. Lengkung dia berbentuk loceng dan bersimetri pada garis tegak melalui min iaitu mu. Jadi kat tengah ni ialah mu. Okey. Simetri bermaksud kiri dan kanan sama besar. Okey, lengkung mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri X sama dengan mu. Maksudnya maksimum dia dekat sini lah. Okey. Min mu membahagikan luas rantau di bawah graf kepada dua bahagian yang sama. Okey, kiri kanan sama besar. Okay, kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga tanpa menyentuh paksi X.
Maksudnya graf ini takkan sentuh paksi X. Dia hanya nampak macam continuous, panjang saja macam tu, tetapi dia tidak touch pada paksi X. Okey, dia macam ni je. Dia macam hanging kat atas je. Okey, dan jumlah luas di bawah graf bersamaan dengan jumlah kebarangkalian bagi semua kesudahan, iaitu 1 unit kuasa 2. Maksudnya 1 unit persegi. Maksudnya sebenarnya luas di bawah graf ni samalah dengan luas kebarangkalian. Samalah dengan total kebarangkalian, iaitu 1. Kiri 0.5, kanan 0.5. Okey, di sini min sama dengan median sama dengan mode. Okey, tengok sebab dia bentuk bell, bentuk loceng yang simetri. Jadi min, median dengan mode dia sama, berada di tengah-tengah ini. Okey, bagi graf taburan normal. Itu ialah ciri-ciri dia. Okey, kita pergi kepada kesan nilai min dan nilai sisian piawai jika ada perubahan terhadap mu. Okey, tengok. mu1, mu2. mu1 lebih kecil dari mu2. Mu tu ialah min lah. Ini min lah. Okay. Apa akan jadi jika mu1 kurang daripada mu2? Okay, nampak tak? Graf dia akan bergerak ke kanan jika dia mu2 dia besar. Kalau dia ke kiri, dia akan berada, kalau mu1 ni kecil kan? So kamu nampak graf dia berada di sebelah kiri. Bentuk graf dia masih lagi sama, tak berubah. Okey, tengok ni. Paksi simetri pada min, mu bergerak mengikut nilai mu jika sisian piawai adalah malam. Maksudnya sisian piawainya sama, tak berubah. Okey, semakin besar nilai min, semakin ke kanan kedudukan graf itu. Okey, kalau min semakin besar, dia semakin ke kanan. Kalau min semakin kecil, graf dia semakin ke kiri. Itu maksud dia. So, kita tengok pula apa yang terjadi jika nilai sisian piawai berubah. Okey. Okey, kat sini ialah sigma. Okey, sigma 1 kurang daripada sigma 2. Okey, tengok. Graf yang kalau sigma 1 dia kecil. Kamu nampak tak apa terjadi kat situ? Okey, dan kalau dia sigma dia lebih besar, dia berada dekat bawah ni. Kalau sigma 2 dia ni kat sini kalau menunjukkan sigma 2 lebih besar dari sigma 1 atau sigma 1 kurang dari sigma 2. So kita baca ayat dia ni, sisian piawai mempengaruhi ketinggian dan kelebaran graf. Tetapi kedudukan graf tidak berubah. Nampak tak? Graf dia masih dekat mu yang sama, tetapi dia punya lebar graf dia je yang tak sama. Okey. Semakin besar nilai sisian piawai ataupun sigma tu, semakin besar serakan taburan normal daripada nilai min. Okey. Ketinggian graf bertambah bila nilai sisian piawai sigma berkurang jika min adalah malam. Okey. Tinggi graf tu bertambah, okey, jika nilai sisian piawai dia berkurang. Maksudnya apa? Kalau kamu nampak yang biru ni, okey, semakin besar nilai sisian piawai. Okey, yang biru ni adalah sigma 2. Okey, ni yang biru. Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini, disebabkan dia punya sisian piawai dia besar, kamu nampak graf dia tu macam lebar, nampak tak? Graf dia macam, apa yang cakap dia macam rendah tapi dia lebar kan? Tapi apa jadi bila dia punya sisian piawai dia berkurang, tengok sigma 1 dia kurang dari sigma 2. Tengok graf dia. Kamu nampak dia macam kurus. Kurus kan? Kecil sikit tapi dia tinggi. Dia tinggi tapi dia mengurus macam tu. Okey. Dia punya kelebaran dia kurang berbanding dengan yang biru. Itu saja dia punya kesan kepada sisian piawai. So cikgu harap kamu faham, cikgu ulang balik. Okey, kesan nilai min apa terjadi? Kalau min dia besar, dia semakin ke kanan graf dia. Okey. Kalau sisian piawai tu dia besar, dia makin apa? Serakan dia semakin besar, jadi dia kat mana? Kalau serakan dia besar, dia punya graf dia kat mana ni? Nampak tak? Ketinggian bertambah jika nilai sisian piawai berkurang. Maksudnya, dia semakin nampak tinggi dan kurus. Okey, kecil, dia punya kelebaran dia kurang berbanding yang lagi satu tu jika dia punya sisian piawai dia kurang. Kalau sisian piawai bertambah, dia lebar, nampak? Itu saja yang kamu kena ingat lah. Ini konsep je. Tak ada kira kat situ. Okay, next. Okay, luas di bawah lengkung mewakili nilai kebarangkalian. Okay, tengok.
Okey, ni A, ni B. Tengah-tengah kita tahu yang puncak dia tu ialah mu dia ataupun mean. Okey, kita boleh tulis dia sebagai P X ni di antara A dengan B. P tu apa? P tu kebarangkalian atau probability lah. Okey, cara tulis dia. Okey, nak cari luas dia. P X di antara A dan B. Sebab kamu tengok dia antara A dengan B saja. Okey, yang kiri kanan ni dia tak nak lah. Okey, cuba tengok pula dia punya graf yang kedua di sebelah kanan ni kamu lihat. Okey, kamu tengok kat sini dia apa maksud dia negatif infinity dengan infinity, bermaksud dia ni kan dia cakap tadi graf ini melanjut ke sebelah kanan atau kiri. Maksudnya apa? Dia terus je panjang, okey. Dan tapi tak touch pada paksi X, okey. Dia bukan graf yang macam ni okey, bukan graf macam ni. Dia tak touch langsung, tak terhingga. Ke kiri tak terhingga, ke kanan pun dia tak terhingga. Tetapi jumlah luas dia ialah 1. Nampak? Kebarangkalian X di antara negatif infinity hingga infinity nilai dia ialah 1. Okay, ini mewakili luas di bawah graf. Okay, kita pergi kepada next slide. Okay, tengok contoh 15. Okay, rajah menunjukkan graf bagi taburan normal bersimetri pada X sama dengan 35. Nyatakan nilai min. Okay, macam mana nak tahu nilai min? Ingat lagi tak tadi? Min yang kat mana? Siapa yang ingat? Min kat mana? Ada dalam soalan tu jawapan dia. Ataupun mu dia. Berapa nilai mu dia? 28 dia yang center kan? Yang tengah-tengah. Yang paling tinggi inilah dia punya mu. Ingat lagi tak tadi? Mula-mula cikgu terangkan. Okay, mu dia ialah 35. Okay, B. Ungkapkan rantau berlorik dalam tata tanda kebarangkalian. Macam mana tadi luas dia? Ingat lagi nak tulis macam mana? Tengok ni. Kita tengok balik cara tulis. Ni nampak? P, A, X, B ni. X di antara A dan B. So tadi kita nak tulis dia macam mana? Dia suruh wakilkan kan? Ungkapkan kebarangkalian. So P kurungan. Okay, tutup. Okay, tengah-tengah ni tadi apa? X di antara 28 ini ialah A kita, betul tak? Okay, di sebelah kiri mu ialah A, kanan mu kita ialah B. So kita tulis X di antara 28 hingga 42 ataupun 42 je kat sini kan. Okay, cikgu harap kamu boleh faham cara nak ungkapkan dalam tata tanda kebarangkalian. Bila disebut dalam tata tanda kebarangkalian mesti start dengan huruf P lah, P besar. Okay, P apa? Kurungan. Okay, kebarangkalian dia. Okay, C. Okay, jika kebarangkalian rantau berlorik, okay dia dah bagi tahu dah. Maksudnya kebarangkalian rantau berlorik samalah maksud dengan luas. Okay, luas ni semua ialah 0.64. Cari kebarangkalian X kurang daripada 28. Maksudnya apa? Yang ni kan? Yang dia nak ni ialah yang ini. Okay, tapi tak apa, kita cuba cek dulu. Kita tahu yang satu, total kebarangkalian ialah 1. Okay, ni semua 1. Okay, kita hanya perlu cek, okay, adakah 35 ni betul-betul center bagi kita punya graf ataupun taburan kita ni, normal kita. Okay, jadi kita cek. Okay, 35 tolak dengan 28, sini berapa unit ni? Sebelah kiri kita ni 7 unit. 25 tolak dengan 28 ialah 7 unit. Okay, 42 tolak 35 juga dapat 7 unit. Apa maksud dia? Dia memang kiri kanan dia sama besar. Jadi apa maksud dia? Kawasan di sebelah kiri yang putih yang tak lorik tu mestilah sama besar dengan kawasan sebelah kanan. Itu maksud dia. Kalau dah tengah-tengahnya center ataupun sama besar, simetri, kiri dan kanan juga sama besar. Okay, jadi dia cuma nak luas ini. Luas yang kurang daripada 28. Tetapi
kita boleh tahu yang luas yang lebih daripada 42 juga sama. Dia samalah sebenarnya kita boleh buat kesimpulan kat sini. PX kurang daripada 28 ni sebenarnya sama dengan PX lebih daripada 42. Okay, kamu kena tahu yang dia sama luas dia. Ataupun kebarangkalian dia bernilai sama. Okay, jadi apa kita nak buat? Bila dua-duanya sama, jadi kita ambilkan je formula yang kita tahu total dia satu kan? Jadi kita tolaklah dengan 0.64 yang luas yang berwarna biru ni. Dan kita akan bahagikan 2 kerana kiri kanan sama besar. Itu maksud dia. So kita akan dapatkan nilai dia 1 tolak 0.64. Ni yang berlorek. Okey, 1 ialah total dia. Kena bahagi dengan 2. Kenapa nak bagi 2? Kerana dia sama besar kiri dan kanan. Sebab dia cuma nak kawasan yang ini saja, yang cikgu tanda X. Okey, yang ni dia nak kawasan bertanda X saja. Okay, jadi kita kira dapat apa tu? Dapat 0.18. Okey, contoh ni ada dalam buku teks. Okey, boleh rujuk pada buku teks juga. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak tulis bentuk kebarangkalian dan tahu nilai mu ataupun min daripada gambar rajah ataupun graf taburan ini normal. Dan juga tahu macam mana nak carikan kebarangkalian. Okey, jika diberi luas kawasan yang berlorek. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, contoh 16. Okey, suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan normal dengan mu ataupun min 2.3 dan juga variance. Okey, ini ialah apa? Variance. 0.16. Nyatakan min dan sisian piawai. Okey, jadi min ataupun mu dia apa? Cikgu dah tulis dekat atas kan? Mu dia ialah 2.3. Kena tahu sendiri dalam bracket tu ini apa maksud 2.3, 0.16 pun apa maksud dia. So kalau sisian piawai, okey kita diberi variance. Variance dia 0.16. Jadi kita nak cari sisian piawai macam mana? Kita kena punca kuasa 2 kan? So apa jawapan dia? 0.4. Itulah dia punya jawapan sisian piawai dia. Okey. So ini senang kan? Okay, kita pergi kepada konsep variasi rawak dan hukum bilangan besar. Okey, tengok ayat dia. Semakin besar saiz suatu sampel, semakin kecil variasi rawak. Jadi nilai anggaran suatu parameter menjadi lebih konsisten. Okey, tengok ni contoh jika N sama dengan 100 dan P tu apa? Kebarangkalian kejayaan hari tu kan kita belajar 0.5. Jadi kalau ikutkan kita punya mu ataupun min kita sama dengan N darab P iaitu 100 darab dengan 0.5 dapat 50. Ini yang kita punya teori. Okey, contohlah kalau kamu rasa tak faham lagi. Okey, contoh. Kalau cikgu ambil 10 sampel murid, cikgu tanya, okey, siapa suka makan nasi ayam? Okey, cikgu ambil secara rawak tu maksudnya cikgu tak pilih. Cikgu main tarik je siapa. Okey. Dan bila cikgu tanya contoh, cikgu target, okey, mesti antara 10 orang, mesti separuh mesti suka makan nasi ayam. Itu ialah cikgu punya target. Itu dipanggil sebagai min teori. Okey. Tapi bila cikgu interview seorang-seorang, tanya rupa-rupanya 7 orang suka makan. 7 daripada 10 suka makan nasi ayam. Jadi dia tidak sama dengan teori cikgu. Cikgu target tadi patutnya 5 orang. Tapi dapatnya 7/10. Jadi kenapa jadi macam ni? Kerana sampel itu terlalu kecil. Okey, jadi variasi rawak tu dia jadi semakin besar. Maksudnya kita nampak tak jadi, tak sama dengan min yang cikgu target. Tetapi jika cikgu ambil 1000 orang atau 10,000, dia punya sampel sangat besar. Bila kita interview seorang-seorang, kita akan dapat separuh, 50% tu mesti akan suka makan nasi ayam. Dia akan menghampiri nilai min dia. Okey, itu maksud dia. Tengok kat sini.
Bila dia lakarkan graf, okey, ini kecil yang bawah, ini yang ke sini dah besar. Maksudnya dekat bahagian yang min ni, 0.5 ni, tengok dia menghampiri tu banyak. Okey, banyak yang menghampiri 0.5. Tetapi yang dekat 1 dengan yang bawah ni sikit saja. Okey, dan bila dilakarkan graf nampak bentuk dia macam ni. Okey, itu bermaksud tengok hukum bilangan besar. Semakin besar saiz sampel, nilai min percubaan semakin menghampiri nilai min teori bagi suatu populasi. Jadi contohlah kalau satu hari nanti kamu nak buat kajian, okey, kajian untuk apa-apa sajalah kajian yang kamu berminat nak tanya pada orang, contohnya kamu sebaiknya kena cari ataupun sampel kajian kamu tu mestilah besar, ramai. Okey, jangan ambil 10 orang kamu kaji, lepas tu kamu buat keputusan, oh satu Malaysia ni suka. Okey, contohnya lah, itu maksud dia. Supaya kita dapat nilai yang betul, okey, menghampiri kepada nilai min yang tepat. Jadi, kita mesti gunakan, apa maksud dia tadi? Kita mesti gunakan hukum bilangan besar, maksudnya sampel kita perlu besar supaya variasi rawat kita kecil. Okey, kalau kita nak sampel kecil jadi variasi rawat kita sangat besar. So tak menepati pada min teori. Ini adalah konsep sahaja. Okey. Sekarang kita pergi kepada taburan normal dan taburan normal piawai. Okey, taburan normal tadi asalnya X bertaburan normal dengan mu dan juga sigma kuasa 2 ataupun kita punya variance. Okey, kita boleh tukar kepada taburan normal piawai. Okey, taburan normal piawai ni kita boleh tukar kepada X tu, tukar kepada Z, simbol dia. Bertaburan normal dengan mu kosong dan juga sigma dia ialah 1 ataupun sigma kuasa 2 ni kan. Inilah variance. Ini ialah dia punya mu dia. Okay, kita boleh tukarkan dia kepada bentuk piawai seperti ini. Kenapa nak tukar? Okey, sebab nanti kita akan memudahkan kita punya pengiraan kebarangkalian dia. Okey. So kita akan tengok kat sini. Macam mana cara rumus kita menukarkan X kepada Z? Nampak tak ni? Z sama dengan X tolak mu per dengan sigma. Okey, bila kita punya graf taburan normal dipiawaikan, min kita akan berada betul-betul dekat paksi Y ataupun paksi Fx ataupun sekarang X dah tukar kepada Z kan, jadi Fz lah. Jadi kita punya mu kita sama dengan kosong. Okay, dan kita punya sigma sama dengan 1. Sebab variance kita 1 jadi sigma kita pun 1. Okay, tengok kepada contoh. Okay, kita nak tentukan dan tafsir skor piawai Z. Ingat lagi tak tadi formula? Formula dia apa? Z sama dengan, cikgu tuliskan, X tolak mu per dengan sigma. Ingat mu ialah min, sigma ialah sisian piawai. Okey, A. Suatu pemboleh ubah rawat selanjar X bertaburan normal dengan min 30, sisian piawai 8. Okay, jadi yang kita tahu maklumat dia, mu dia 30. Sisian piawai dia ialah 8. Cari skor Z, nampak tak? Dia suruh cari skor Z jika X sama dengan 42. Okay, jadi kita nak buat apa? Kita hanya perlu gantikan saja dalam formula Z ni. Okay, Z sama dengan X dia 42. Tolak mu 30 per dengan sigma iaitu 8. Jadi kita boleh tahulah apa dia skor Z dia. Okey, apa dia? Apa yang dah kira? Okay, siapa dah kira? 1.5. Okay, dapat 1.5. Itu ialah skor Z dia. Okay, kita pergi kepada soalan B. Okay, dia tanya, dia kata tinggi, B, tinggi bangunan di kampung pekan bertaburan secara normal. Okay, bila masa kita nak guna taburan normal, bila masa kamu baca je ayat tu, dia ada perkataan normal ni, memang dia sebenarnya taburan normal lah.
Okey, kalau binomial dia tak bagi tahu, tapi kamu kena pasti sendiri. Okey, bila diberi kebarangkalian kejayaan bagi nilai n, itu ialah taburan binomial. Tapi kalau normal dia sebut bertaburan secara normal. Nampak ayat dia? Okey, dengan min. Okey, min 23 meter. Okey, tuliskan mu 23, variance. Variance dia ialah 25 meter persegi. Cari tinggi bangunan jika skor piawai ialah 0.213. Okey, dia kata skor piawai dia. Apa maksud skor piawai? Okey, skor piawai ialah dia punya nilai skor Z. Nampak tak? Skor piawai ialah Z. Okey, jadi Z dia ialah 0.213. Okay, jadi kita tak perlukan variance, kita perlukan sigma kita. Okay, jadi kita kena punca kuasa 2 lah. Punca kuasa 2, 25 dapat 5 kan. Okay, jadi gantikan dalam formula ni. Okay, tuliskan Z 0.213 sama dengan X. Yang kita nak cari ialah X. Okay, tinggi bangunan ni ialah kita punya pemboleh ubah X kita. Okay. Tolak dengan mu ialah 23, sigma kita ialah 5. Okay, jadi kirakan, okay, lepas tu tolak 23 pindahkan ke kiri, X sama dengan berapa? Yang kita dapat tu ialah tinggi bangunan di dalam meter unit dia. Apa dia punya nilai? 24.065. Okay, 24.065. Jadi cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak gunakan formula untuk skor Z ini, skor PYZ ni. Okay. Ini ialah mu ialah apa tadi? Min, sigma ialah sisian PY, Z ialah skor PYZ. X ialah terpulang pada soalan tu. Kadang-kadang dia cerita tentang tinggi, berat, itu ialah X dia. Okay, skor X dia. Okay, so sekarang kita pergi kepada next slide. Okay. Kita pergi ke subtopik yang terakhir, menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Okay, kat sini dia ada satu formula. Okay, tapi cikgu tak type, cikgu tuliskan. Okay, P kebarangkalian X di antara A hingga B, kita juga boleh tukar kepada bentuk normal PY, skor Z tadi. Dengan kita tadi X tadi kita tolak kan? Tolak dengan mu, ingat lagi tak? Jadi kita boleh tukar dia. Pada skor Z. Okay. X ni kita kena tolak dengan mu bahagi dengan sigma tadi kan? Baru dia akan jadi Z, betul tak? Apa jadi bila X kita tolak dengan mu? A dengan B pun sama. A pun tolak dengan mu. Okay, per sigma. B pun sama. B tolak dengan mu per dengan sigma. Dan kita akan dapat P A tolak mu per sigma. Okay, X tu yang tengah-tengah dah jadi Z. Okay, ingat nak tukar kepada Z, mestilah X tolak mu per dengan sigma. Okay, B tolak mu per dengan sigma. Ini ialah formula dia. Okay, ada dalam buku teks muka surat 173. Okay, tengok contoh 17. Okay, senang je. Taburan ukuran panjang sejenis skru dihasilkan oleh sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal. Nampak tak? Dia baik. Kalau taburan normal dia terus bagi tahu dah. Okay, normal. Okay, dengan min 10.6 cm. Sisian piawai 3.2 cm. So kita tulislah info dia dulu. Mu dia 10.6. Okay, sisian piawai dia 3.2. Okay, wakilkan kebarangkalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara rawat dari kilang mempunyai panjang di antara, sekarang dia cerita tentang taburan panjang. Okay. So sekarang dia kata bila satu skru yang dipilih itu mempunyai panjang di antara 8.4 dengan 13.2.
So maksudnya apa? Ni maksudnya X tu ialah tentang taburan ukuran panjang. Okay, di antara 8.4 hingga 13.2. Dia suruh tuliskan tadi, dia kata wakilkan dengan keadaan Z ialah pemboleh ubah rawak selanjar piawai. So maksudnya kita kena tukar X kepada Z. Okay, macam mana tukar X kepada Z tadi? Okay, kalau kamu dah mahir, step kamu akan sikit lagi sebenarnya. Tak payah nak banyak-banyak pun. Okay, X ni kalau step mula-mula kita belajar tadi, X tolak dengan mu. Mu kita apa tadi? 10.6 tu kan. Tapi cikgu tak tulis lah. Cikgu tulis dalam bentuk formula dia. Okay, tapi yang di sebelah kiri 8.4 tolak dengan mu. Mu ialah 10.6 bahagi dengan sisian piawai 3.2. Sebelah kanan pun sama. 13.2 tolak dengan 10.6 bahagi dengan 3.2. Okay, tutup kurungan. Okay, jadi yang di tengah-tengah tu kita boleh tulis dia sebagai Z. Okay. Yang kiri tu apa nilai dia? 8.4 tolak 10.6 bagi 3.2. Berapa tu? Boleh ambil 3 hingga 4 tempat perpuluhan. Okay, sebab soalan ni dia tak suruh cari kebarangkalian. Dia suruh wakilkan saja. Okay, jadi kita boleh ambil 4. Okay, kalau kita kira, kita ambil sampai 3 tempat perpuluhan je. Ini negatif dapat tak? 0.6875. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, yang di sebelah kanan 0.8125. Okay, berhenti sampai sini kerana soalan dia kata, dia tak kata cari kebarangkalian tapi wakilkan kebarangkalian. So maksudnya jawapan dia sampai sini sudah cukup. Okay, ni saja. Okay, next. Okay, inilah jadual taburan normal. Kamu boleh nampak tak? Ataupun kamu dah ada photostat? Print ke? Ada tak yang dah print? Ada. Okay, sebabnya jadual ni kecil kan. Terlalu banyak dia punya nilai-nilai dekat dalam ni. Kalau kamu tengok kat sini, cikgu nak terangkan. Taburan normal tadi yang piawai, standard dia ialah mu dia dekat kosong ni kan. Okay, ni graf dia lah, bentuk dia mu berada di kosong. Okay, kiri dan kanan sama besar. Ingat lagi tak konsep bentuk dia, graf dia. Kalau di kiri, sebab dia kata total dia luas ialah 1, jadi kiri luas dia ialah 0.5. Kanan pun 0.5 total dia. Okay, bila kamu baca jadual normal ini, dia selalu merujuk di bahagian sebelah kanan. Contohlah kalau kamu cari Z kat sini kamu baca. Contoh Z dekat sini 1.0. Okay. Nak mencari luas yang berlorek tu kita akan tulis P Z lebih daripada 1.0. Kenapa lebih? Kat sini 1.0, kalau lebih bermaksud dia sebelah kanan. Kalau tanda berlorek tu di sebelah kiri, bermaksud kita akan ambil Z kurang daripada 1.0. So kalau lebih besar bermaksud merujuk daripada kiri ke kanan, tanda kecil bermaksud ke kiri. Okey, ni kena ingat Kecil menunjukkan ke kiri, luas di kiri ke kiri graf, dan lebih besar merujuk ke kanan graf. Okay, kalau kita baca untuk soalan ni, PZ lebih 1.0, okey kat mana jawapan dia? Okay, tengok sini. 1.0, kecil je kat sini kan? Okay, apa nilai dia kat situ? 0.1587. Kalau kamu pakai handphone, saya rasanya boleh dibesarkan zoom, boleh kan? Okay, cikgu punya ni kecil je, okay. PZ 1.0 ialah 0.1587. Itu maksudnya. So jawapan dia 0.1587. Boleh faham tak? Kerana graf ini, apa-apa nilai Z yang kamu nampak di sini merujuk kepada luas di sebelah kanan saja. Okay, kalau kamu nak cari luas di sebelah kanan dan kamu tahu Z dia 1.0, jadi
Senanglah, kamu terus je baca 1/0, dapatlah nilai 0.1587. Itulah luas, itulah kebarangkalian. Itu maksud dia. Okay, kita pergi kepada soalan dia sebenarnya. Ini cikgu dah kecilkan ataupun cikgu dah crop, nampak besar sikit. Okey, tengok kat sini ada nota. Sifar taburan normal piawai hanya memberi luas di hujung kanan graf saja. Okey, sebelah kiri kawasan negatif dia tak bagi tahu apa Z dia, tapi senang je. Okey, boleh kita kira apa nilai kebarangkalian dia. Okey, tak apa, next. Tengok pada soalan dia. Okey, kita cuba tengok soalan A dulu. Okey, PZ lebih daripada 0.235. So macam mana nak buat? Okey, pertama sekali cikgu cadangkan kamu lukiskan dulu dia punya lakaran graf dia ada dekat mana. Supaya kamu tahu nak cari kawasan yang mana yang dimaksudkan. Okey, kita tahu tadi graf normal piawai bentuk dia loceng dan dia center kan. Center maksudnya berada di bahagian tengah-tengah paksi Y ataupun kita tulis sebagai FZ sebab dah tukar skor Z kan. Okey. Sekarang dia kata PZ lebih 0.235. Maksudnya 0.235 ada kat kanan ke kat kiri? Ni kosong. 0.235 kat mana? Ada dekat kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Okey. Dia, ini ialah kamu lakarkan maksudnya. Dia mungkin tak tepat tapi kamu boleh anggarkan dia berada di situlah lebih kurangnya kan. Okey, ni kosong. So ini 0.235. Salah. 235. Okey, macam mana kita nak cari nilai dia? 2, 3, 5. Ni apa maksudnya? Dia kata Z, ni Z. Okey, ni nilai Z. Melebihi, lebih besar. Ingat tak? Kalau lebih besar, kita cari kawasan sebelah kanan. Lebih besar. Kiri ke kanan. Okey, tengok. So, kita nak cari luas ini. Luas dia berapa? Okey, macam mana nak cari? Ingat tak tadi? Sifar dia. Sifar taburan normal ni dia memberi luas di hujung kanan graf saja. So kita carilah menggunakan sifar ataupun taburan normal yang kita dah ada jadualnya ni. Okay, kita carikan. Okay, dia kata tadi 0.235, ingat lagi tak soalan? 0.235. So apa nak buat? Kita cari je dalam jadual. Okay, 0.2 dekat sini nampak? 0.2 ini bacaan dia. Okay, 3 nampak? 0.2 lepas tu 3. Okay, kat sini. Okay. Jawapan dia apa tu? 0.4090 kan? Okay, cikgu tuliskan. Okay, 0.4090. Kalau ikutkan 0.4090. Okay, lepas tu tadi kita baca 0.23. Okay, sekarang kita baca 5 pula. 5. Okay, 5 kat mana? Okay, kalau kita dah baca 0.2 kat sini, lepas tu 3. Okay, 5. 5 ada dekat hujung ni. Dekat tengah-tengah ni kan? Okay, nampak tak 5? Dekat bawah 5, okay, kita tengok yang satu baris dengan 0.2 tadi. Okay, nampak tak dekat sini dia tulis 19. Okay, nampak? 19. Jadi kita nampak tak arahan dia kat sini tolak. Bermaksud kita kena tolakkan dengan 19 di hujung sekali. Okay, macam mana tolak hujung sekali? Tengok ni. Kita tolakkan dengan 19 tetapi kita letak dekat hujung sekali. Sebenarnya kita telah tolakkan dengan 0.0019. So kita tolakkan. Okay, kalau tolakkan dapat apa? 10 tolak 9. 1. 0.4. 0.4. Ni dah tolakkan dah. Ni 9 ni 10 tolak 9, 1. Yang ni dah jadi 8 kan? 8 tolak 1, 7. 0, 4, 0. Boleh? So jawapan dia 0.4071. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak macam nak baca graf? Boleh.
Okay, cikgu harap yang lain pun yang diam-diam tu cikgu harap boleh baca juga. Okay, ingat tolakkan nombor yang hujung sekali Tak kisahlah kalau kat depan ni kamu tak tulis kosong-kosong pun tunjukkan yang tolak hujung tu je. Okay, sekarang dah settle yang A. Okay, kita tengok yang B pula. Okay, B pula dia kata Z kurang. Okay, nampak tak dia kata kurang? Okay, kalau cikgu lukiskan graf. Okay, cikgu lukis graf ni kadang tak center juga kan. Okay, sebabnya cikgu pakai pen ni dia tak apa. Dia ikut tangan lah. Bergerak dia tu tak seimbang sangat. Tak macam tulis dekat papan. Okay, so sekarang tengok ni. Z kurang negatif 2.122. Okay, negatif. Maksudnya dia ada dekat kiri ke kanan? Kita pelakar je bukannya nak betul-betul sangat kita punya graf ni. Okay, yang penting kita faham lah. Okay, negatif 2.122 ada dekat sebelah Kiri. kiri. Okay, kita anggarkan dia dekat situ lah. Kalau kamu perasan, bila cikgu nampak tanda lebih besar ataupun kurang, tak ada sama dengan cikgu akan buat kat sini macam garis putus-putus. Okay, dia macam konsep graf biasa, kalau dia ada tanda sama dengan, dia ialah garis yang solid ataupun garis yang betul lah. Tapi kalau tak, kamu tulislah putus-putus. Okay, so ini ialah negatif 2.122. Okay, ingat tak tadi? Dia kata, okay, kejap. Ni ada tanda kurang bermaksud kawasan dia mestilah kawasan sebelah kiri. Yang hujung ni kan dia nak. Okay, tetapi kita dah tahu tadi, dekat graf tu ada tulis. Sifir ni memberi luas di hujung kanan graf saja. Kiri dia tak pandai baca. Tapi sebenarnya ini kalau kamu tengok cikgu boleh tukar kepada bentuk yang ni. Okay. Sama tak kalau cikgu lukiskan graf ni tapi cikgu letak dia dekat sebelah kanan. Okay. Cikgu tuliskan positif 2.122. Okay. Sebenarnya graf ni sama ke tak sama? Luas dia sama ke tak sama? Sama tak di kawasan negatif dengan yang kawasan positif ni tukarkan? Sama tak luas dia? Sama. Sebab konsep dia tadi, dia mesti kiri kanan sama besar. Dia pasu kiri 0.5, kanan 0.5. Dan dia ialah bentuk yang simetri. Jadi kalau kita nak cari kawasan sebelah kiri dan dia kawasan negatif di hujung, kamu tukarkan saja kepada bentuk yang positif. Maksudnya macam dia ni seolah-olah dipantulkan ke kawasan yang positif, kita cari nilai dia. Yang penting dia nak tahu luas dia berapa ataupun kebarangkalian berapa. Okey, kita pantulkan dia ke kawasan yang positif bermaksud kamu nampak soalan yang ada negatif ni, kamu baca dia seolah-olah dia kawasan yang positif. Okey, so bacakan dia. Kita sekarang pergi tengok pada graf. Okey, 2.122. Okey, tengok. Maksudnya tadi senang cerita cikgu tuliskan balik P Z kurang daripada negatif 2.122 ni sebenarnya samalah dengan P Z lebih besar daripada 2.122. Okay, lebih besar kenapa? Merujuk kawasan sebelah kanan 2.122. Okay, dia sama. Okay, so kita tengok 2.122 kat mana. Kita tengok. 2.1. Okay, 2.1 kita dah jumpa. Okay, 2. 2 yang ni. Okay, 0.0170. Okay, lepas tu 2 lagi kan. So 2 lagi. Okay, tengok yang selari dengan dia. Sebaris, segaris. Okay, nampak tak? Tolaknya cuma 1 saja kat sini kan. Nampak? Jadi kita tuliskan 0.0170 tolak 1. Okay. Jadi kita tuliskan 0.0170. Kita akan tolak dengan 1 dekat hujung tu. Okay. So apa bacaan dia? Kalau kamu tak nak tulis 0.00 pun tak ada masalah. Boleh je. So dia akan jadi 0.0170 tolak 1 mestilah 169. Okay, cikgu harap kamu faham macam mana dapat 169.
Okay, logiknya 170 tolak 1 ialah 169. Okay, dah settle dah soalan B. Okay, sekarang kita tengok pula soalan C. Okay, C cikgu contoh kat sini lah. Okay. PZ lebih besar atau sama dengan negatif 1.239. Okay, kita lukiskan gambar. Kenapa nak lukis gambar? Sebab supaya kita nampak dia graf ni ada kat mana. Okay. So ni graf FZ dia. Okay, ni graf Z. Tekan Z. Okay. Negatif 1.239 ada di bahagian sebelah kiri, betul? Okay, cikgu lukis garis tegak lah sebab dia bukan putus-putus kan. So dekat sini negatif 1.239. Okay. So sekarang bermaksud dia kata lebih besar atau sama dengan, bermaksud kawasan mana yang dimasukkan tu? Okay, kawasan yang dimasukkan sebab dia kata lebih besar atau sama dengan 1.239 negatif ni, bermaksud kawasan ke kanan, nampak tak? Nampak? Betul tak? Nampak. Oh, dapat. Okay. So sekarang ni, kalau kamu tengok kat sini tadi, dia kata dia hanya boleh baca, tadi graf tu boleh baca, jadual boleh baca sebelah kanan saja. Tapi kalau ada kawasan kiri dengan kanan, nampak tak? Bila cikgu lorek, dia terkena kawasan kiri dan kanan. Jadi kita kena guna konsep yang satu, apa ni? Graf ini semua, totalnya ialah luas dia ialah 1. Jadi kita mesti guna konsep satu tolak. Satu nak tolak dengan apa? Kita nak kawasan yang ada biru ni. So kita mesti tolak kawasan yang ini, betul tak? Kita mesti tolak dengan kawasan, okey cikgu warnakan kuning lah. Okey, kita mestilah tolak dengan kawasan ni, betul tak? Kita nak kawasan biru, betul? Okey, kita tak nak kawasan yang warna kuning. Jadi macam mana kita nak baca yang warna kuning? Ingat tak tadi kalau kita nak kawasan kuning dan dia berada di sebelah kiri dan dia ada negatif, kita hanya baca yang bahagian positif 1.239. Seolah-olah dia berada di kawasan sebelah kanan hujung tu. Betul tak? Okay. Boleh faham ke? Kita akan tolakkan dengan PZ lebih besar 1.239. Okay, itu maksud dia. Kamu nak kawasan kuning, tapi kawasan kuning ini kawasan yang ke kiri daripada negatif 1.239. So maksudnya kawasannya tanda dia lebih kecil. Tetapi kita tak boleh baca nilai negatif kerana Z kita bermula daripada 0 hingga 3.0 dia tadi. Tak ada pun nilai negatif ni. So kita anggapkan kawasan kecil yang di sebelah kiri ni kita akan reflect balik macam soalan B tadi. Nampak? Nak cari kawasan negatif ni kita anggapkan dia macam berada di kawasan yang positif. Kerana konsep dia graf normal ni ialah simetri dan sama besar kiri kanan. Okay, nampak? So nak dapatkan luas yang kiri yang negatif 1.239 yang ni kan. Jadi kita seolah-olah tolak satu tolakkan dengan P Z lebih besar 1.239 yang positif. Okay. Baru kita boleh dapatkan nilai ataupun luas yang berlorek biru. Okay, kita baca sekarang 1.239. Tak faham terus cakap cikgu Okay, 1.239. Mana dia? Okay, ni 1.2. Okay, 3. 3 dekat sini. Okay, ingat 0.1093. 0.1093. Okay. Lepas tu 1.239. 9 kat mana? Okay, 9. Dekat sini, hujung ni kan? 17, nampak? Jadi 1093 ni nanti kena tolak dengan 17. Okay. Maksudnya untuk dapatkan yang jawapannya ni 0. Tengok contoh kat mana? Contoh kat atas lah. Okay, 0.1093
Kena tolak dengan 17. Okey, siapa boleh tolakkan dapat apa tu? Okey, 13 tolak 7 berapa tu? 13 tolak 7, 6. Kat sini dah jadi 8 tolak 1, 7. Nampak? 1076. Boleh faham tak macam yang dapat? 0.1076. Okay, boleh ke faham macam mana cara buat dia? Ada yang tak faham nak suruh ulang lagi? Boleh. Okay, boleh faham Yang tak faham terus cakap je. Cikgu tak faham, cakaplah. Okay, so jawapan dia ialah 0.8924. Okay, dia sebab tu kena tengok daripada mula macam mana buat. Okay, yang A ni direct je terus baca, tapi yang B bila negatif kita tak boleh baca sebab tu kita pantulkan dia ke kawasan yang yang positif supaya dia berada di sebelah kanan. Sebab graf kamu ataupun jadual tu hanya pandai baca nilai di sebelah kanan saja. So macam tu juga dengan C. Cuma dia beza sikit sebab dia melibatkan kawasan negatif dan positif sebab tu ada satu tolak. Okay, yang lain-lain tak ada satu tolak kalau dia hanya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Okay, tak ada perbezaan So cikgu harap kamu boleh nampak lah apa beza dia. Okay, ni jawapan C. So kita pergi kepada soalan D. Okay, ni graf dia Kita pergi ke gunakan slide yang barulah sebab tadi dah penuh kan. Okay. Soalan D. Ini. Okay, PZ kurang atau sama dengan 2.453. Okay, kalau kita lakarkan graf. Okay, lakar ni penting tadi untuk apa? Supaya kita tahu ada dekat mana. Okay, lakarannya tak tepat sangat kan? Tak apalah, asalkan kamu boleh faham cikgu nak buat apa ni. Okay, dia kata Z kurang daripada 2.453. Okay, pertama sekali kita tentukan 2.453 ada kiri ke kanan? Okay, dekat sebelah kanan kan? 2.453. Okay, ni nilai dia kat sini. Okay, bila tanda dia kurang atau sama dengan bermaksud kawasan dia dekat mana? Kiri ke kanan? Okay, dia kat kawasan mana? Kiri ke kanan? Dia tanda dia kurang. Z kurang. So kawasan sebelah kiri kan? Okay, cikgu harap suara dengar tak lag. Kalau lag bagi tahu. Okay, dia adalah berada di kawasan sebelah kiri kerana soalan dia Z kurang atau sama dengan 2.453. So sekarang ni untuk mendapatkan kawasan sebelah kiri, okay kamu tengok. Nampak tak? Kawasan kiri dan kanan terlibat. Maksudnya bila cikgu lorek, okay nampak tak? Kawasan negatif ada, kawasan positif pun ada. So inilah contoh soalan yang perlu ada satu tolak. Okay, kamu tak nak kawasan yang mana? Kamu tak nak kawasan yang sebelah kanan kan? Okay, cikgu highlightkan. Kamu tak nak kawasan, okay alamak tu merah pula. Okay, cikgu warnakan dia kuning lah tadi, senang nampak kan? Okay, kita tak nak kawasan ni kan? Okay, kita tak nak kawasan kuning ni. Tak Jadi nak. macam nak buat? Okay, boleh kan? So, kita tak nak kawasan yang kuning tu kita buat apa? Kita tolakkan dengan PZ. Kita kawasan kuning tu ialah kawasan lebih besar atau sama dengan 2.453. Kenapa lebih besar? Kerana dia berada di sebelah kanan daripada 2.453. So dia ke kanan. Okay, jadi kita hanya perlu baca je 2.453 di dalam jadual. Okay, jadual kita tengok 2.453. Okay, 2.4 kat sini. Okay, 5. Okay, 5 tu tak ada tapi ada kat sini. Nampak tak? Okay, kalau dia tak ada jangan cari kat atas, cari kat bawah dia.
Okay, kenapa dia teranjak ke bawah? Kerana dia nak tallykan dengan nilai-nilai yang perlu ditolak dekat belakang ni. Okay, sebab dia tak sama dengan nilai di atas dia. Jadi dia turunkan ke bawah. So 2.4, 5. Okay, 3. 3 mana 3? Okay, ni 6. Nampak? Jadi 0.00714 tolak 6. Okay, 0.00714 tolak 6. Okay, tuliskan. 0.00714 tolak 6. Siapa boleh tolak 6 kat ujung tu? 0.00714. Betul lah. Okay, kalau tolak 6, okay, 14 tolak 6. 14 tolak 6 ialah 8. Okay, kat sini 1 tu dia jadi kosong. Okay, so jadi 7. 0, 0, 0 point. Okay, nampak tak? Ini menunjukkan kawasan mana ni? Ini ialah kawasan berwarna kuning. Okey, jadi kita kena satu tolakkan dengan kawasan kuning tadi. 0.00708. So, apa jawapan dia? Satu tolak 0.00708. 0.9929. 0.9929. Okey, 0.9929. Okey, betul kan kita baca 2.453. Kejap cek lagi 2.453 tolakkan dengan 6. Betul lah. Cikgu tolak dengan 6 tadi kan? 0.074 tolak dengan 6. Okey, 0.00708. Okey. So kita dapat 0.9929. Okey. Kalau ada tersalah, terus cakap ni ada garisan apa ni? Okey, cikgu tulis garisan kat bawah tadi. Okey, so ni jawapan dia. Okey, setakat ni boleh faham tak? Sampai contoh D. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey, ni ada salah sikit ni. Okey, ni tanda simbol dia kurang atau sama dengan yang untuk yang tanda yang ke sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan bila satu dah kurang kat sini, yang tanda dia tadi patutnya tanda dia lebih besar je. Okey, tapi cikgu ada buat sama dengan kan? Okey. Sebenarnya simbol-simbol ni kalau kamu tak tulis pun kamu boleh dapat juga jawapan dia kan? Asalkan kamu faham konsep dia, kena tolak apa. Nampak je dua kawasan berbeza kiri kanan, mesti ada satu tolak. Dan kamu kena tahu nak tolak apa. Tak tahu nak tulis macam ni pun tak apa. Tahu yang kena tolak 0.00708. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan E. Okay, soalan E. Okay, dia di antara soalan yang di antara ada dua nilai macam tu. Okay, 1.236. 236. Okay, kita tulis. Okay. Okay, so macam nak buat? Okay, lukis dulu dia punya graf dia. Okay, FZ. Ini Z. Okay, apa maksud kosong hingga 1.236? Okay, kosong kat tengah-tengah kan? 1.236, okay, ke kanan sikit lah kawasan yang positif. Okay, dia tanda putus-putus kat situ kan? Okay. Okay, kat sini ialah 1.236. Okay, bila dikata Z di antara 0 hingga 1.236, bermaksud dia nak kawasan yang mana? Kawasan yang 0 dengan 1.236, kawasan yang ni lah. Okay, inilah kawasan yang dia nak. Okay. Konsep dia sekarang, okay, kalau kamu nak kawasan yang di tengah-tengah ni, okay, nampak tak? Dia tak terlibat pun kawasan kiri. Jadi ada ke satu tolak soalan ni? Nak guna satu tolak ke?
Nak guna satu tolak ke tak payah? Tak payah kan? Okey, cara dia senang je. Okay, kamu tahu yang sebelah kiri dengan sebelah kanan sebab kebetulannya dia kena daripada kosong kan? Okay, sebelah kiri dengan sebelah kanan nilai dia 0.5. So ni pun samalah. Luas kosong sampai ke hujung ni luas dia 0.5 atau kebarangkalian dia 0.5. Okay, kamu hanya perlu cari nilai ini. Nilai yang cikgu akan sekejap. Kalikan. Okey, kamu akan kena cari luas ini. Kenapa cari luas ni? Okey, daripada kosong hingga ke hujung ni, luas dia ialah 0.5. Kamu nak lorik kawasan yang berloriknya yang biru tu, betul tak? Jadi, kalau kamu nak kawasan yang biru tu, kamu kena tolakkan dengan kawasan yang kuning ni, betul tak? Ni kita tak nak, kita nak ni je. Tapi kita tahu dari kosong hingga ke hujung ialah 0.5. Jadi kita mesti tolakkan dengan kawasan kuning ni saja, yang kuning. Supaya kita dapat kawasan yang biru. Ataupun konsepnya, ini kawasannya kan. Okey, kita cari semua ni 0.5. Okey, cikgu lakarkan. Okey, tolakkan dengan kawasan yang kecil yang belakang tu. Kamu akan dapat kawasan yang ni lah. Yang berwarna biru tu. Okey, konsepnya macam tu lah. Boleh faham tak? Yang besar tu sebelah kanan 0.5, kamu kena tolakkan yang kuning, yang kecil supaya kamu dapat kawasan yang biru. Okey, kawasan yang kuning yang kecil ni ialah nilai dia 1.236. Okey, dan dia berada di sebelah kanan daripada 1.236. Jadi, kamu kena tolakkan 0.5, kena tolakkan dengan P Z lebih besar daripada 1.236. Okey. So kita kena bacalah 1.236 tu apa. Okey, tengok dalam jadual 1.236. Okey, 1.2. Okey, kat sini 3. Ni dia 6. 6, 11. Okey, nampak tak? 0.1093 tolak 11. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak 0.1093 tolak 11? Boleh. Okey. Cikgu conteng kat sini 0.1093 tolak dengan 11. Okey. So jawapan dia kat sini 2. Ini 8, 0, 1. 0.1082. Okey. So sekarang kamu tulislah 0.5 tolak 0.1082. Okey, tolakkan dapat apa? 0.3918. Okey, 0.3918, betul? Yang dapat tadi betul lah. 0.3918. Lemak. Okey. Okay, kalau kamu tak nak buat jalan kerja yang macam ni, ada tolak-tolak macam ni, boleh tulis dia macam ni juga Okay, contoh, dekat sini kamu nak tulis, tak nak jalan kerja yang tolak ni, kamu tulis kat sini macam ni. 0.5 tolakkan dengan 0.1093 tolakkan dengan 0.0011. Dia akan dapat sama jugalah ni kan. 0.0011. Okey. Dia sama. Kalau kamu tak nak, kamu buat macam ni lah. Tolak dekat luar je. Okey. So dapat 0.1082 dan dapat tolak lagi 0.3918. So cikgu harap kamu boleh faham macam mana cari luas ataupun kebarangkalian di tengah-tengah.
Okay, sekarang kita tengok yang F. Okay, yang F ni cikgu pergi ke slide seterusnya lah sebab dah penuh. Okay, kita buat yang F. Okay, tengok. Okay, satu negatif, satu positif. Okay, ingat kalau dia satu positif, satu negatif maksudnya apa? Mesti ada satu tolak. Okay, negatif 0.4161. Negatif 0.461. Okay, satu lagi 1.8. 868. Okay. Kalikan biru. So dia ialah luas yang ni. Okay. Kita nak luas in between. Di tengah-tengah. So macam nak cari? Okay. Kita tak nak kawasan yang berwarna. Dah pula. Okay. Cikgu kalikan. Okay ni. Kita tak nak kawasan yang berwarna kuning ni. Betul tak? Dan kita tak nak kawasan di hujung ni juga. Betul? So macam nak buat? Kalau kamu baca PZ dia ialah 1.868, automatik kamu dapat kawasan kuning yang hujung kanan ni. Betul? Kalau kawasan negatif tadi ingat lagi tak macam mana nak baca? Okay, macam mana baca yang kuning di sebelah kiri? Baca dia macam dia seolah-olah berada di kanan, baca 0.461 terus dapat kawasan di kiri dia. Okay. So sekarang kalau cikgu tuliskan jalan kerja dia. Okay, samalah. Okay, tapi disebabkan dia berada di dua kawasan kiri dengan kanan mesti ada satu tolak. Okay, ingat. Okay, cikgu kena tolakkan dengan PZ lebih besar daripada 1.868. Okay, bermaksud kawasan yang ni lah. Okay, dan kena tolak lagi dengan kawasan PZ kurang daripada negatif 0.461. Okay, tetapi kawasan yang kurang tu dalam jadual dia tak boleh baca. Jadi kita akan ambil dia seolah-olah dia berada di kawasan sebelah kanan. So dia akan jadi PZ lebih besar 0.461. Okay, boleh faham kan? Negatif ni kita baca dia yang positif, yang lebih besar. Okay, sekarang kita kena baca 1.868 tu apa nilai dia dalam jadual. Okay, tengok 1.868. Okay, 1.8. Okay, 6. Okay, 8. 8 kat sini 6. Okay, kalau kita baca 0.0314. Okay, tolakkan dengan dia apa tadi? Sekejap. Okay, tolakkan dengan 6, betul? 0.0314 tolak dengan 6. Nampak? Kerana hujung dia 8 tadi, dia kena tolak dengan 6. Okay, tuliskan 0.0314. Cikgu contoh kat sini 0.0314 tolak dengan 6. Okay, berapa kalau tolak dengan 6? 0.0308. Okay, 308. Okay, jadi kita boleh tulis kat sini lah. Dia tolak dengan 0.0308. Okay, tolak lagi dengan kita baca 0.461 pula. Okay, 0.461. 0.46. Okay, 1. 0.3228 tolak 4. Okay, 0.3228 tolak 4. 3228 tolak 4. Okay, so kalau tolak dapat 0.3224. Betul?
So kita tolaklah 0.3224. Okey, tolakkan dapat apa? Itulah total luas ataupun kebarangkalian di bawah graf. Kosong poin 6468. Okey, 0.6468. Okey, yang lain dapat tak? Okay, cikgu harap kamu boleh faham yang lain-lain walaupun tak respon, cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak cari dia punya kebarangkalian menggunakan jadual. Okey, jadual ni jangan risau, masih exam diberi Okey, jadi kamu tak perlu risaulah macam mana tak ada jadual. Okey, tak payah nak bawa sendirilah. Okey, so yang G. Okay, yang G. P. Okey, ada modulus Z lebih besar 2.063. Okey, kalau ada modulus ni macam mana? Okey, ingat lagi tak? Modulus ni kita boleh buka modulus tapi kita akan ada dua jawapan. Okey, satu negatif, satu positif. Cikgu harap kamu masih ingat lagi lah. Tapi kalau dia tanda lebih besar, satu kecil, satu lebih besar. Okey, apa maksud dia? Okey, sebenarnya ni kita boleh buka, so dia akan jadi P, Z, kurang, okey ingat kalau lebih besar kita ada dua julat dia. Satu kecil, satu lagi besar. Okey, kita akan tambahkanlah sebab dia nak luas kan. Okey, jadi satu PZ kecil, satu PZ besar. Yang kecil tu ialah nilai negatif 2.063. Yang lebih besar ialah positif 2.063. Okey, cikgu nak tanyalah. Negatif 2.063 di kawasan lebih kecil, yang satu lagi lebih besar berada di sebelah kanan. Dua-dua ni sama tak luas dia? Sama. Sama kan sebab dia nombornya sama. Dan kita tahu yang sifat graf normal tadi dia ialah simetri. Jadi dia negatif di kiri dan kawasan positif di kanan, luas dia sama besar. Jadi yang kamu kena buat ialah darabkan dengan 2 saja. Sebenarnya dia ni, yang negatif ni samalah dengan P. Kan ingat tak? Kalau negatif kita akan tengok dia seolah-olah dia berada di sebelah kanan. Okay, jadi kita akan seolah-olah kita akan ada dua yang sama je. Okay. Dan kita boleh ringkaskan lagi kalau nak senang. Kita akan darab dengan 2. Dia adalah sama dengan 2 kali dengan kebarangkalian PZ 2.063. Okay, jadi apa yang kita kena buat, kalau kita lukis graf, ini sebab simple je sebenarnya. Tak payah lukis graf tapi tak apalah cikgu lukis sebab data biasa tadi. Okay, 2.063 kat sini. Okay, jadi kita hanya terus baca je. 2.063 dapat luas dia tapi kita kena darab dengan 2. Sebab kalau ikutkan yang asal dia ialah kawasan di kiri dan kanan kan. Yang asal yang ni kan. Okay, yang asal tapi kita boleh anggap dia berada sebelah kanan, kita darab dengan 2. Ni pun samalah negatif 2.063. So kita baca 2.063. Okay, 2.0. Okay, sini 6 kat sini. Okay, 3 kat sini. 1 je kan. Okay, jadi 0.0197 tolak 1. 0.0197. Okay. 0.0197 kalau tolak dengan 1 dapat apa? Ini senang je kan. Dapat 0.0196 kan. Jadi kita darabkan dengan 2 je. 2 darab dengan 0.0196. Okay, so dapat apa jawapan dia? 0.0392. Okay, 0.0392. Okay, itulah jawapan dia. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang akhir. Okay, H. Okay, P. Okay, modulus Z kurang atau sama dengan 1.763. Okay, kalau dia kurang, kita akan buat 2 julat. Okay, julat dia
Macam mana kita nak buat? Kalau tanda dia kurang, dia tak sama dengan yang besar tadi Dia ialah tanda simbol dia ialah ni, 2 ni. Okey, kalau kita buka modulus dia ada negatif dengan positif 1.763. Satu lagi positif 1.763. Okey. So ini P yang cikgu tulis, Z lah. Okey, tulis tersalah pula. Okey, ini Z. Okey. Okey, ini Z. Okey, Z di antara negatif 1.763 dan positif 1.763. So macam mana nak buat kalau negatif-negatif macam ni? Negatif hingga positif. Okey, ini kita kena lakarkan graf. Okey, kejap sebelum tu cikgu asingkan, nanti kan tercampur dengan yang lain. Okey, so kalau kita lakarkan graf, okey, kenapa nak lakar graf? Supaya kita nampak okey kat mana dia punya graf dia. Okey, so kawasan dia okey, tengok graf. Ni apa maksud? Negatif 1, okey, negatif 1.763 dekat kiri. Okey, dekat kanan positif 1.763. Okey, so kita akan tandakan kawasan dia yang tengah-tengah, betul? Sebab dia di antara. So in between. So maksudnya kita tak nak kawasan yang mana? Kita tak nak kawasan di sebelah kiri dan kanan. Betul tak? Yang hujung kan kita tak nak. Okay, ni kita tak nak. Ni pun kita tak nak. Okay, tapi jangan lupa. Okay, dia ada dua konsep dekat sini. Kita tengok graf kita berada di kawasan kiri dan kanan. Okay, nampak tak kawasan berlorek dia ada di sebelah kiri dan kanan. Jadi mesti kita ada step yang satu tolak. Akhirnya kita mesti ada satu tolak. Okay, satu tolak apa? Okay, tengok. 1.763 sebelah kanan dengan yang Z kurang daripada negatif 1.763 sama besar ke tak sama? Sama besar tak? Sama. Sama sebab nombor dia sama, jadi luas dia sama. Jadi kamu boleh terus kalau dah faham, kamu boleh terus tulis 1 tolak 2 kali dengan P Z lebih besar daripada 1.763. Kenapa tak tulis 1 2 darab P Z lebih kecil? Kenapa pilih lebih besar? Kerana graf kita ni pandai baca nilai sebelah kanan saja. Tapi kita tahu yang kiri tadi sama besar dengan yang kanan. Sebab tu kita buat 2 darab. 2 kali lah. Okay. So kita baca sekarang 1.763 kita. Okay, nanti kita tolakkan lah. Tolak 2 darab dengan berapa? Okay, kita baca 1.763. Okay, tengok belakang. 1.7 Okay, 6, 3. So 0.0392 tolak 3. Okay, 0.0392 tolak 3. Okay, berapa? 0.0392 tolak 3. Okay, 12 tolak 3. Berapa? Sama tak? 0.0. Dapat? Dapat. Okey, jadi kita gantikanlah tadi. Bermaksud yang Z lebih besar daripada 1.763, kebarangkalian atau luas dia ialah 0.0389. Tapi kiri pun sama, jadi kita akan darab dengan 2. 0.0389. Okey, jawapan dia apa? Kosong 0.9222. Okey, 0.9222. Okey. So
So boleh faham tak macam mana nak gunakan jadual untuk carikan nilai kebarangkalian ataupun cari luas? Boleh? Boleh. Okey. So sebenarnya ada satu slide lagi tapi cikgu takut kamu kejar masa. Kamu semua nak pergi apa? Vaksin hari ni? Ha. Ada yang nak pergi awal ke ataupun nak pergi pukul 12 nanti? Tak ada Dia jawapan. dari 11.30 sampai 12.30. Oh, jadinya belum pergi lagi lah, pukul 10 ni belum pergilah. Belum. Okey. So kalau belum kita boleh cuba tengok masih boleh terima lagi ke? Ke dah rasa dah penat? Boleh lagi? Okey, kalau boleh, okey. Kita cuba tengok guna kalkulator pula. Okey, tadi kita guna jadual kan? Ni cikgu nak tunjuk je cara nak guna kalkulator. Okey, kamu tekan mod 2 kali. Okey, tekan. Kita juga boleh cari kebarangkalian Z ni tadi daripada kalkulator. Okey, tekan mod 2 kali, pilih SD. Tekan nombor 1. Okey, dekat skrin kamu, dekat atas tu dia ada tulis SD. Okey, sekarang kita tekan shift, tekan nombor 3. Tekan shift, tekan nombor 3. Okey, nampak tak? PQR, nampak tak? Nampak. Okey, so sekarang huruf P mewakili lebih kecil. Huruf Q mewakili di antara. Huruf R mewakili lebih besar. Dia punya note kat sini kan. Okey, kita cuba tengok soalan. Okey, kita tengok yang lebih kecil dulu. Okey, cikgu ambil balik soalan yang tadi. Soalan lebih kecil yang mula-mula kita buat. Ada tak? Okey, yang mana? Yang B. Cikgu nak ambil yang B Okey, yang ni. B. Z kurang daripada negatif 2.122. Okey, cikgu nak ambil tu. Tadi kita dapat jawapan apa? 0.0169 kan? Okey. So kita tengok guna kalkulator dapat apa? Okey, kita buat yang lebih kecil dulu. Okey, kita try buat yang P Z lebih kecil daripada negatif 2.122. Okey, huruf P mewakili lebih kecil. Okey, sekarang kita tekan huruf P. Tekan P tu kita kena tekan nombor berapa? 1, betul? Okay, nampak? Sekarang ada P kan? Okey, sekarang boleh? Boleh ikut? Boleh. Okey, sekarang kamu tekan negatif 2.122. Cuba tekan. 2.122. Okey, tutup kurungan, dapat apa? Dapat tak jawapan? Dapat. Kita akan dapat 0.01692. Okey, nampak tak? Dia sebenarnya sama je jawapan tadi. Cuma jawapan tadi guna jadual. Dia punya point dia tak sampai 92, dia sampai 0.0169 je. Okay, boleh faham tak? Sebenarnya guna kalkulator pun boleh. Tetapi cikgu nak kamu faham basic menggunakan jadual kerana jadual disediakan dalam exam. Okay? Boleh? Nak cuba lagi tak? Huruf yang kita guna yang step 6. Nak cuba tak? Nak. Okay, kita guna soalan yang di antara pula. Okay, kita tengok soalan di antara. Contoh yang mana? Nak mana? Yang ni F. Boleh? Kita gunakan yang F Okay, F tu ialah negatif 0.461. Okay. Okay, so sekarang kita tekankan apa tadi dikata kalau di antara tu? Okay, tekan huruf Q. Okay, kita buat lagi sekali lah. Okay, dah ada SD, cikgu tekan shift nombor 3. Okay, shift nombor 3. Okay, dia keluar balik PQR. Okay, sekarang cikgu tekan huruf Q. Q ialah nombor 2. Kita tekan 2. Okay. Lepas dah tekan 2 tu, okay, kamu masukkan nilai apa tadi? Okay, cikgu tak tulis kan soalan dia. Okay, tulis balik. Okay, untuk yang Q ni kamu kena tekan, sekejap, P,
Z. Mana soalan dia? Sekejap. Okey, negatif 0.461. Sekejap. PZ ke? Jadi kat atas lah ya, ke kat atas tak muat lah tu. Okey. Ni P negatif 0.461. Okey, Z 1.868. Sebenarnya cikgu pun tak biasa guna kalkulator ni. Okey, sebab biasa kita akan gunakan jadual. Okey, jadual tu sebab nampak sebenarnya lebih senang jadual, ada jawapan kan. Okey, cuba masukkan. Lama cikgu dah hilangkan. Sekejap. Shift 3. Kan nombor 2. Okey, kalau yang di antara ni negatif 0.461 cuba masukkan dulu. Lepas tu kena tekan apa ya? Sebab dia tak ada dalam buku teks pun tak ada tunjukkan yang di antara ni. Sekejap. Nak tekan simbol apa tu? Oh, 1.868. Tak boleh lah ini. Okey, alamak tak menjadilah untuk yang di antara. Nanti cikgu akan cari macam mana nak buat. Okey, boleh. Nanti cikgu akan bagi tahu pada next class. Boleh? Boleh. Okey, tapi yang R ni cikgu rasa ni boleh buat. Sebab yang di antara tu cikgu tak pasti macam nak pisahkan negatif 0.461 dengan 1.868 ni. Okey, tapi kita adalah cara nanti cikgu cari macam mana. Okey, tapi yang R ni kalau yang lebih besar, okey kita cuba yang R lebih besar. Okey, sebab lebih besar kita just masukkan nilai je kan. Okey, kita buat yang ni. 1.239. Okey, negatif 1.239 kita buat Okey, PZ lebih besar negatif 1.239. Okey, kita pilih shift 3. Lepas tu pilih R. R tu ialah 3. Okey, terus masukkan negatif 1.239. Okay, jawapan dia dapat tak? 0.89233 dapat tak? Dapat. Okey, boleh dapat kan? Okey, jadi yang kita tak dapat lagi ialah yang di antara. Nanti cikgu akan bagi tahu masa next class nanti. Boleh? Boleh. Okey, jadi setakat ni kamu kena guna jadual tu dululah. Tapi kalau yang di antara ni ada masalah sikit. Yang guna kalkulator boleh kalau kecil dengan besar. Kalau di antara ataupun kamu kena buat satu-satu kalau di antara. Okey, satu sebab di antara ialah satu lebih kecil, satu lebih besar kan. Kena tolakkan. Okey, tapi tak apalah. Cikgu nak tengok ada tak cara yang lebih senang. Nanti cikgu akan bagi tahu kemudian. Okey, nanti Liana ambil gambar siapa yang join hari ni. Okey, cikgu harap kamu semua boleh faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, dah alamak, dah super suku dah ya? Okey, Liana dah ambil gambar dah? Dah. Okey, jadi terima kasih semua yang join, okey. Dan nanti cikgu akan bagi tugasan, okey. Tapi tak banyak lah. Cara yang macam tadi je. Soalan dia simple je kan? Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey semua, terima kasih join. Terima kasih. Okey, Terima kasih cikgu. sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.